Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man walah wa ba'd. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan ke FB Live Wasiat Syok Berhad, FB Live Bicara Pusaka pada malam ini untuk kita bersama-sama segmen khas untuk kita bersama-sama berkongsi dengan anda semua isu-isu berkenaan dengan pengurusan pusaka. Dan kita bersama-sama juga pada malam ini untuk memberi pendedahan, memberi pengenalan dan juga kefahaman kepada anda tentang sebenar-benarnya tentang pengurusan pusaka khususnya di Malaysia. Jadi selamat datang kepada tuan-tuan dan puan sekali lagi. Jangan lupa untuk sharekan FB Live ini. Untuk kali pertama saya terus ingatkan saja yang pada anda yang sedang bersiaran yang juga bersama dengan kita, jangan lupa untuk sharekan FB Live ini kepada FB anda, juga kenalan-kenalan anda insyaAllah. Okay, baik. Jadi kita juga mengucapkan selamat datang kepada panel kita pada malam ini. Yang pertama di sebelah kanan saya, di sebelah kiri saya. Di sebelah kiri saya Saudara Nazri bin Khamis daripada Jabatan Pengurusan Legasi Wasiat Syok Berhad. Selamat datang kepada Encik Nazri. Apa khabar tuan? Sihat ya? Alhamdulillah sihat, Rafiq. Alhamdulillah sihat. Dan juga bersama-sama dengan kita pada malam ini panel jemputan iaitu Puan Nur Zairina yang mana akan juga berkongsi pengalaman kepada anda semua dan juga berkenaan dengan pengurusan harta pusaka di Malaysia insya-Allah. Jadi Puan Zairina, apa khabar? Sihat Puan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi saya dimaklumkan kedua-dua panel kita tuan-tuan dan puan-puan buat siaran secara langsung di rumah ni ya. Okey. Jadi kita tak bersiaran macam duduk dalam atas stage ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak bersiaran orang kata depan kamera live ya, yang duduk ramai-ramai tuan-tuan depan kita, audien boleh nampak. Tapi pada malam ini sangat-sangat istimewa, kita bersiaran secara live. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan berkongsi kepada anda tentang satu tajuk yang bagi saya sangat-sangat menarik, urus pusaka percuma, fakta ataupun auta. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin bagi saya ramai di kalangan kita, penonton kita pada malam ini yang mungkin yang baru hadir ataupun mungkin kejap lagi tuan-tuan dan puan-puan akan tag kenalan-kenalan anda untuk hadir juga bersama FB Live kita pada malam ini, ingin tahu berkenaan dengan pusaka. Ya, adakah pusaka ini penting ataupun pusaka ni tak apalah kita biarkan saja kepada waris untuk uruskannya, ataupun orang kata pada malam ini tuan-tuan dan puan akan mendapat satu orang kata jalan ataupun inisiatif yang mungkin sangat baik untuk dimanfaatkan. Ya, jadi tuan-tuan dan puan jangan malu, jangan segan untuk sharekan FB Live kita. Lagi banyak kita share, insyaAllah lagi banyak pahala dan manfaat yang dapat kita kongsikan kepada rakyat Malaysia insyaAllah. Baik, kepada panel-panel kita pada malam ni, insyaAllah dah makan malam ke tuan-tuan, perempuan? Tuan-puan dah makan ke malam ni? Alhamdulillah selesai dah sebelum maghrib. Alhamdulillah. Maknanya kita makan dulu. Okey. Baik, sementara kita menantikan juga, kita menunggu rakan-rakan untuk hadir ke FB Live kita, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk follow Facebook Wasiat Syok Berhad. Dan untuk kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin baru kali pertama menghadiri program kita pada malam ini ataupun baru ingin mengenali Wasiat Syok Berhad, boleh layari www.wasiatshop.com.my untuk mengetahui lebih lanjut tentang Wasiat Syok lah ya. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bermula sebentar lagi. Dekat depan saya kita ada 41 viewers, jadi kita mengharapkan lebih ramai lagi yang hadir pada malam ini. Cik Nazri daripada Jabatan Pengurusan Legasi, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, beliau antara individu yang berpengalaman di Wasiat Syok Berhad dalam menguruskan harta pusaka umat Islam. Jadi sangat baik untuk anda yang mana ingin menambah ilmu pengetahuan berkenaan pengurusan pusaka. Sebab Encik Nazri, kalau saya salah tolong betulkan, ramai orang ingat pusaka itu faraid. Pusaka faraid. Harta pusaka faraid. Harta pusaka pembahagian harta. Selesai. Ya, maknanya kalau dia kata kalau tak apalah saya tak nak fikir hari ni, saya tak nak fikir pasal harta pusaka, sebab apa, nanti biarlah waris saya yang uruskan, selesai. Jadi ramai orang berpendapat sedemikian rupa. Sedangkan pusaka adalah proses. Betul Encik Nazri ya? Ya, betul. Pusaka adalah satu proses. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sangat baik untuk kita kongsikan ya kepada ahli-ahli keluarga kita, kenalan-kenalan kita, bahkan mereka ataupun mungkin kenalan anda yang masih lagi dalam
proses menguruskan harta pusaka, jadi perlu tahu. Ya, sebab apa tujuan kita mengadakan segmen Bicara Pusaka pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak membetulkan kefahaman umat Islam khususnya tentang wasiat, tentang pengurusan harta pusaka. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada apa-apa pandangan, ya, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa pandangan ataupun ada mungkin biasa dengar ada beberapa perkataan yang mungkin berkenaan dengan pengurusan harta pusaka ni, jangan malu, jangan segan, tinggalkan fakta-fakta yang anda tahu berkenaan dengan pusaka di ruangan komen. Ya, kita juga bersiaran secara live di YouTube TV Wasiah. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi belum subscribe TV Wasiah channel YouTube kita, jangan lupa juga untuk subscribe TV Wasiah. InsyaAllah kita akan berterusan istiqomah berkongsi segala ilmu dan diskusi ilmiah berkenaan perancangan harta dan pengurusan pusaka. Jadi sokongan anda amat-amatlah kami hargai, ya, insyaAllah. Baik, kita akan mulakan dengan sesi yang pertama oleh saudara Nazri bin Khamis daripada Jabatan Pengurusan Legasi untuk memberi sedikit pembuka kepada anda berkenaan dengan proses pengurusan pusaka dan juga kefahaman. Ya, sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, terus terang saya nyatakan, selain kita di Wasiah Shop selalu menceritakan berkenaan statistik harta pusaka yang terbeku yang 70 bilion, mungkin tahun ni bertambah lagi, ya, sebab nilai itu tidak pernah susut tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita khawatir lagi lama kita biarkan makin bertambah nilainya. Jadi kita mengambil inisiatif ini untuk anda bukan saja bertindak bagi diri sendiri, bukan saja untuk menyelamatkan harta pusaka anda sendiri setelah anda meninggal dunia, bahkan seluruh keluarga, rakan-rakan, saudara mara, malah seluruh masyarakat umat Islam di Malaysia khususnya. Okey, baik. Jadi Encik Nazri, saya akan serahkan sesi pertama ni kepada Encik Nazri untuk kongsikan sedikit kefahaman berkenaan dengan pusaka. Ya, mungkin dekat luar sana ramai cakap wasiat selesai pusaka, ya, ataupun isi borang hari ni pusaka tuan jangan risau, meninggal dunia kita selesaikan. Mungkin macam yalah, buat satu semasa hidup selesai. Ini adakah dia kita nak tahu tempohnya sebenarnya berapa lama kan nak uruskan pusaka ni. Sebab saya pun nanti ada satu soalan cepu cemas kepada Encik Nazri, ya. InsyaAllah kejap lagi untuk kita sama-sama kongsikan kepada anda semua. Jadi kita bagi ruang kepada Encik Nazri. Tuan-tuan dan puan-puan, sambil-sambil dengar jangan lupa untuk sharekan FB Live ini kepada WhatsApp, kepada TikTok anda, kepada Instagram, ya, dan juga kepada FB anda sendiri, kepada grup-grup. Sebarkan perkara bermanfaat, insya-Allah. Okey, baik, saya serahkan kepada saudara Nazri untuk penjelasan dan sesi pertama. Silakan tuan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Rafiq menjemput saya pada malam ni untuk sesi FB Live. InsyaAllah saya tak adalah banyak sangat ilmu, tetapi insyaAllah dengan pengalaman yang saya ada, saya akan cuba berkongsilah dengan tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah. Tadi saudara Rafiq ada sebut tentang statistik 70 bilion harta pusaka terbeku. Untuk sampai ke statistik 70 bilion ni, kita kena tengok kenapa ataupun apakah sebabnya statistik ni semakin meningkat daripada tahun ke tahun lah. So dari sudut pengalaman saya dari menguruskan harta pusaka ni bersama dengan Wasiah Shop, saya dapat gariskan ada banyak faktor yang menyumbang kepada pembekuan harta pusaka. Yang pertama sekali adalah berkenaan dengan kos. Bila kita sebut tentang pengurusan harta pusaka, pastinya akan ada kos yang timbul ataupun yang diperlukan untuk menguruskan harta pusaka. Jadi dari mana kos ataupun dana ini yang boleh digunakan untuk menguruskan harta pusaka? Itu yang pertama. Yang keduanya adalah masa. Dari sudut pengurusan harta pusaka ni, masa juga akan berkait rapatlah dalam menguruskan harta pusaka. Sebab dia adalah sangat subjektif. Kerana apa? Masa ni siapakah orang yang akan menguruskan harta pusaka itu? Contohlah yang akan menguruskan harta pusaka itu adalah di kalangan ahli waris itu sendiri. Pastinya ahli waris itu sendiri pun ada tanggungjawabnya, tanggungjawab hariannya, tanggungjawab dia kepada keluarganya sendiri, tanggungjawab dia kepada kerjaya dia dan sebagainya. So masa juga akan memain peranan yang sangat penting dalam pengurusan harta pusaka.
Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah bila kita sebut tentang pengurusan harta pusaka, ianya adalah satu proses yang perlu dilalui untuk kita menuntut harta pusaka ini. Macam saudara Rafiq sebut tadi, bila pusaka saja faraid. Pusaka saja faraid. Yes, betul. Memang jelas kita dah tahu bahawa pengurusan harta pusaka orang Islam ini memang telah digariskan. Dan ada dalilnya yang mengatakan bahawa proses pengurusan harta pusaka ini secara jelas siapakah waris-waris yang terlibat di dalam pengurusan harta pusaka dan juga bahagian yang setiap waris itu akan menerima. Tetapi sebelum sampai dekat faraid itu, kita kena melalui beberapa proses. Kita kena kenal pasti apakah harta yang ditinggalkan oleh si mati dan juga apakah bidang kuasa yang terlibat di dalam pengurusan harta pusaka. Itu yang ketiga. Yang keempatnya adalah waris itu sendiri. Kita biasa dengar di media massa ketika ini waris-waris bertelagah, bergaduh, berparang dan sebagainya untuk merebut harta pusaka. Kerana apa? Kerana mereka tidak faham bahagian mereka ataupun hak mereka terhadap pengurusan harta pusaka itu sendiri. Itu yang keempat. Yang kelimanya adalah harta yang ditinggalkan tidak berbaloi. Apa dia yang dimaksudkan harta yang ditinggalkan tidak berbaloi? Contohlah saya ambil situasi. Katakan si mati ini tadi meninggalkan anak-anak yang berkerjaya, doktor, engineer dan sebagainya. So harta yang ditinggalkan hanya adalah kebun saja di kampung. So mungkin disebabkan proses pengurusan harta pusaka itu yang rumit, kos juga dan sebagainya, so tidak berbaloi dengan harta yang nak dituntut dekat situ. So itu juga adalah penyumbang terhadap pembekuan harta pusaka, peningkatan statistik itu dari tahun ke tahun lah. Dan bila saudara Rafiq sebut tadi tentang wasiat, sebenarnya wasiat ini tidak menyelesaikan keseluruhan proses pengurusan harta pusaka itu sendiri. Itu hanya adalah jika ada wasiat, pentadbiran dan sebagainya, ini adalah sebagai satu permulaan bagaimana proses pengurusan pusaka itu dibuat. Okey, itu setakat permulaan daripada saya lah, insyaAllah. Okey, terima kasih kepada Encik Nazri di atas penjelasan. Tuan-tuan dan puan-puan, perkataan pusaka mungkin ringkas 3 suku kata, pusaka ataupun fuhsaka. Hadirin rahimakumullah. 3 perkataan ataupun 3 patah, 3 suku kata yang sangat ringkas, tetapi prosesnya tuan-tuan dan puan-puan tidak seringkas sebutannya. Saya suka bila Encik Nazri sebut tadi ada kos. Saya kalau tak kerja kat wasiah, saya tak tahu ada kos dalam uruskan pusaka ni. Saya pun akan bermentaliti seperti mereka di luar sana, nak risau apa, faraid kan ada, selesai. Okey, jadi Cik Nazri, saya ada satu soalan cepu cemas. Okey, harap bersedia. Katakan saya seorang suami, mempunyai seorang isteri dan 2 orang anak. Saya ada 2 buah rumah, saya ada sebuah kereta, saya ada simpanan, saya ada hibah takaful. Saya ada mungkin barang-barang berharga yang lain. Okey. Jadi saya tak ada buat apa-apa pelantikan, saya tak ada buat apa-apa pelantikan syarikat amanah mana-mana untuk menguruskan harta pusaka saya. Katakanlah sekiranya saya meninggal dunia, dan situasi saya mungkin saya ni tidak ada adik-beradik. Okey. Katakan saya ni tak ada adik-beradik, saya tak lantik siapa-siapa pun nak mentadbir harta saya ni. Okey. Sekiranya saya meninggal dunia, kat mana perjalanan saya? Apa yang akan berlaku selepasnya? Waris saya ni kena pergi ke mana? Nak kena pergi dekat syarikat amanah tertentu ke? Dan kalau kata saya pergi kepada syarikat amanah tertentu, berapa kos macam orang macam saya yang tak buat apa-apa? Yang tak buat apa-apa untuk memastikan harta pusaka saya diurus dengan baik. Berapa kosnya? Boleh bagi figure tak? Itu soalan cepu cemas Encik Nazri. Silakan. Memang cemas juga Rafiq bila soalan tu diajukan tanpa dimaklumkan awal kepada saya kan. Bila saudara Rafiq sebut tentang harta-harta yang ditinggalkan yang saudara Rafiq ada ni tadi, mungkin kita kena tengok bila berlaku kematian nanti, apakah bidang kuasa yang terlibat di dalam pengurusan harta pusaka itu sendiri. Sama ada, sebab di Malaysia ni dalam pengurusan harta pusaka dia ada 3 agensi yang terlibat di dalam menguruskan harta pusaka. Sama ada kes itu diuruskan di Mahkamah Tinggi Sivil ataupun diuruskan di Pejabat Pusaka Kecil, mahupun diuruskan di Amanah Raya. So ketiga-tiga agensi ini
mempunyai bidang kuasanya yang tersendirilah. Okey, so dari sudut pengurusan orang kata apa, bila berlaku kematian dengan harta-harta yang telah ditinggalkan tanpa melantik mana-mana syarikat amanah dan sebagainya, di dalam Akta Probit dan Pentadbiran jelas mengatakan bahawa pengurusan harta pusaka ini boleh diambil maksimum sebanyak 5% di dalam menguruskan harta pusaka. So kalau kata contohlah, harta pusaka yang ditinggalkan, mungkinlah nanti Saudara Rafiq meninggalkan harta yang banyak, mungkin 2 juta, 3 juta dan sebagainya. So kita boleh calculate dekat situ. Kalau kata contoh 3 juta, kalikan dengan 2% lah, kita ambil lah 2%. So berapa orang kata apa, kos ataupun fee yang perlu dibayar untuk menguruskan harta pusaka itu. Yang pertama, itu baru fee profesional sahaja di dalam melantik syarikat amanah dan ataupun mana-mana pihak dalam menguruskan harta pusaka. Tak termasuk lagi dengan kos-kos rangkaian yang akan dikenakan seperti travelling dia, kehadiran perbicaraan dan sebagainya. So itu adalah sangat subjektif. Bila Saudara Rafiq tanya saya berapakah kos yang akan terlibat, dia sangat subjektif. Dan juga tengok kepada pihak yang dilantik untuk menguruskan harta pusaka. Adakah isteri saudara sendiri yang akan menguruskan selepas berlaku kematian? Adakah dia tahu ke mana hala tuju proses pengurusan harta itu dibuat? Itu pun juga subjektif. Jadi memang jawapan yang diberikan Saudara Nazri pun sangat subjektif. Saya pun tak dapat angka tadi tu. Tapi kalau buat kira-kira tadi, 2 juta lah ataupun 3 juta hartanya, bawa pergi ke Mahkamah Tinggi Sivil, darab 2% ataupun 5%, boleh pergi 5 angka juga Saudara Nazri. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah hakikatnya. Ya, kalau saya tak bersedia apa-apa, bukan saya ya, sebab saya kalau kita meninggal dunia, kita dah masuk kubur, dah tak tahu dah siapa yang akan pegang harta kita. Maknanya 5 angka itu perlu ditanggung oleh siapa. Jadi ternyata pusaka walaupun ringkas sebutannya, tuan-tuan, ada kosnya. Kalau tak rancang apa-apa, tak urus, tak buat perancangan dengan sebaiknya, Masya Allah, sangat besar nilainya. Baik, terima kasih kepada Saudara Nazri di atas penjelasan tadi. Baik, berbalik kepada tajuk kita pada malam ini. Urus pusaka percuma, fakta ataupun auta. Tadi daripada mula Saudara Nazri, Encik Nazri, kita cakap pasal ada kos yang terlibat. Ya. Jadi macam mana pula urus pusaka percuma ni Saudara Nazri? Ya, dah mula mengelirukan kita punya audien pada malam ni. Kata tadi cerita urus pusaka percuma, lepas tu pula tiba-tiba cerita pasal kos, saya sendiri punya pun dah 5 angka. Jadi macam mana? Apakah solusi yang diperkenalkan oleh Wasiat Syok Berhad untuk menyatakan kepada mereka yang mungkin baru menyertai dengan kita pada malam ni berkenaan ada ke urus pusaka percuma? Ya. Jadi kenapa benda ni tak diwar-warkan? Macam mana caranya? Jadi kita serahkan kepada Saudara Nazri untuk menjelaskan berkenaan urus pusaka percuma, fakta ataupun auta. Silakan tuan. Okey. Urus pusaka percuma. Wasiat Syok Berhad adalah satu-satunya organisasi di Malaysia yang memperkenalkan pengurusan harta pusaka secara percuma. Maksudnya apabila Wasiat Syok menguruskan harta pusaka pelanggan-pelanggan dia, bila kita akan uruskan secara percuma. Dan sebab itulah pada sesi pada malam ini kita jemput Puan Zairina. Mungkin dia boleh cerita secara lebih detail pengalaman yang dia lalui terhadap ahli keluarganya yang meninggal dunia. Sebab dia, ahli keluarga pada Puan Zairina juga adalah pelanggan kepada Wasiat Syok. Okey, berbalik kepada soalan Saudara Rafiq tadi, bagaimana Wasiat Syok ataupun betul ke Wasiat Syok menguruskan harta pusaka ini secara percuma? Ya, betul. Kerana apa? Tak silap saya 2007 macam tu kita telah memperkenalkan satu package yang dinamakan sebagai Al-Wasitah. Al-Wasitah ini kita memperkenalkan pengurusan harta pusaka secara percuma. Bila berlaku kematian kepada pelanggan-pelanggan kita, so proses pengurusan harta pusaka itu akan diuruskan secara percuma tanpa ada sebarang bayaran pun yang akan dikenakan kepada waris. Apakah manfaat yang akan diterima oleh waris-waris? Yang pertama sekali, bila berlaku sahaja kematian kepada pelanggan tersebut, waris-warisnya akan menghubungi Wasiat Syok, melaporkan kematian kepada Wasiat Syok. Itu yang pertama. Kemudian apabila Wasiat Syok menerima laporan kematian daripada waris tersebut, kita akan datang berjumpa dengan kesemua waris yang terlibat di dalam pengurusan ataupun yang terlibat di dalam struktur faraid itu tadi. So kita akan memberikan satu sesi dinamakan sebagai khutbah pusaka. Di Malaysia, Wasiat Syok adalah satu-satunya organisasi yang memperkenalkan sesi khutbah pusaka. Apakah yang dimaksudkan dengan khutbah pusaka ni? Khutbah pusaka ini
kita akan menceritakan bila kita berjumpa dengan kesemua waris, kita akan menceritakan tentang peranan waris-waris terhadap pengurusan harta pusaka, harta yang ditinggalkan oleh si mati itu tadi. Itu yang pertama. Okey. Yang keduanya, jika pelanggan itu Teruskan sikit yang keduanya, jika pelanggan itu tadi dia ada buat dokumen perancangan dan sebagainya, kita akan membacakan dokumen tersebut secara telus, secara jelas kepada waris-waris. Apakah dokumen yang dibuat oleh si mati ini tadi, dan juga apakah proses perundangan yang terlibat terhadap dokumen yang dibuat oleh si mati ini tadi. Itu yang kedua. Yang ketiganya, wasiat syok akan menguruskan harta pusaka ini secara percuma tanpa mengenakan caj kepada waris-waris. So dekat situ, waris-waris akan menerima harta pusaka secara percuma. Maksudnya kalau kata contohlah si mati meninggalkan harta bernilai 1.5 juta. So waris-waris juga akan menerima harta itu sebanyak 1.5 juta tanpa menolak sebarang charge ataupun charge tambahan ataupun charge yang tersembunyi yang akan dikenakan terhadap harta pusaka. Sebab apa? Dekat di luar sana ramai orang bercakap buat wasiat selesai selesai pusaka, buat wasiat selesai pusaka. Tetapi kita kena ingat, bila buat wasiat dia hanya sekadar wasiat sahaja. Bila berlaku kematian, proses pengurusan harta pusaka itu perlu dibuat. Bila proses pengurusan harta pusaka itu dibuat, macam saya sebut tadi, akta probit membenarkan sehingga 5% dikenakan terhadap harta pusaka. So siapakah yang akan ditanggung? Siapakah yang akan tanggung dari sudut kos untuk menguruskan harta pusaka? Sebab itu wasiat syok ke hadapan memperkenalkan pakej pengurusan harta pusaka ini supaya waris-waris tidak terbeban di dalam menguruskan harta pusaka ini tadi. So waris pun tak perlu bimbang siapakah orang yang nak dilantik untuk menguruskan harta pusaka, berapa banyak kos yang perlu dikeluarkan dan sebagainya, semuanya akan ditanggung sepenuhnya oleh wasiat syok. Okey, saudara. Okey. Terima kasih kepada saudara Nazri di atas penjelasan, dan terima kasih juga untuk sesi yang pertama ini, yang mana tuan-tuan dan puan-puan, setelah penjelasan tadi saya rangkumkan, yang mana bila menyebut tentang urus pusaka percuma, solusi yang diperkenalkan oleh wasiat syok Berhad adalah melalui satu pakej yang dinamakan sebagai Al-Wasitah. Al-Wasitah. Ada orang sebut kad legasi, ada orang sebut khairat pusaka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ternyata Al-Wasitah, pakej ini memberi perkhidmatan pengurusan pusaka percuma kepada waris. Jadi saya nak relatekanlah dengan situasi saya tadi. Makna kata kalau saya ambil pakej Al-Wasitah semasa saya hidup, saya langgan berterusan, sekiranya saya meninggal dunia, seluruh proses pengurusan pusaka itu akan diuruskan oleh wasiat syok Berhad tanpa sebarang kos kepada waris. Jadi adakah ia fakta ataupun auta, tuan-tuan dan puan-puan? Ternyata sistem itu, proses itu wujud di Malaysia, dan satu-satunya institusi yang melaksanakan inisiatif tersebut adalah wasiat syok Berhad. Dan saya juga akan beri kesempatan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita buktikan adakah benar inisiatif ataupun pakej Al-Wasitah ini membantu meringankan beban waris, memudahkan urusan waris dan perkhidmatan secara percuma. Kita akan dengar penjelasan dan perkongsian daripada Puan Zairina. Jadi Puan Zairina dah bersedia ya? InsyaAllah. Okey, baik. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Puan Zairina akan berkongsi kepada kita bagaimana pakej Al-Wasitah ini, pakej khairat pusaka, pakej kad legasi ini yang boleh membantu waris, meringankan beban waris tanpa mengeluarkan sebarang kos. Jadi ini yang sangat penting untuk tuan-tuan dan puan-puan kongsikan kepada kenalan-kenalan anda. Bagi saya, jangan lepaskan peluang ini sebab mungkin ramai kat luar sana mungkin dah pernah dengar tentang pakej ini tapi tak tahu bagaimana prosesnya. Mungkin Cik Nazir dah ceritakan serba sedikit, dan kita nak dengar daripada testimoni daripada pelanggan wasiat syok Berhad sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah saya akan serahkan kepada Puan Zairina. Jadi Puan, kita nak kongsikan kepada penonton kita pada malam ini berkenaan bagaimana Al-Wasitah ini boleh melancarkan proses pengurusan pusaka. Kemudian mungkin Puan boleh ceritakan sedikit bagaimana proses-proses itu berlangsung dan berapa lama tempoh untuk menguruskan harta pusaka itu. Dan kita nak tahu juga adakah sepanjang proses itu akhirnya segala hasrat, segala pembahagian diselesaikan dengan baik.
Jadi kita nak tahu, jadi perkongsian itu daripada Puan Zarina. Jadi insyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, saya persilakan Puan Zarina untuk sesi penerangan seterusnya. Silakan Puan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak debar sedikit hari ni. Okey, cuma telah kan dah lama tak bersiaran dan hari ni kena bercerita balik, buka sebalik orang kata pengalaman pahit getir ataupun kehilangan seorang ibu tersayang kan. Okey, so berkaitan dengan wasitah. Okey, saya pengenalan dulu lah macam mana saya tahu berkaitan dengan al-wasitah ni sebelum saya bercakap dengan arwah semasa dia hidup. So saya jumpa al-wasitah pada tahun 2015. Masa tu actually saya ni kita nak mencari apakah solusi untuk pengurusan pusaka lagi-lagi dari sisi sudut faraid. Sebab dalam keluarga kami saya pengalaman di mana kakak saya sendiri meninggal dalam keadaan umur yang masih muda dan meninggalkan anak yang masih kecil. Situasi ketika itu sayalah yang menguruskan pusaka arwah. Pada ketika umur saya 18 tahun, saya dah uruskan susah senang. Orang kata masa tu baru masuk form 6 kan, budak-budak lagi kan. Okay. So masa habis je universiti, saya pun carilah Google dan jumpa Wasiat Shop. Bila jumpa Wasiat Shop, so saya pun tahulah berkaitan dengan al-wasitah ni. So bila tahu, orang pertama yang saya rujuk adalah mak dan abah. Orang pertama yang saya pergi adalah mak dan abah dan saya bercerita tentang kepentingan al-wasitah ni, kenapa mak abah kena ambil. Dan sebenarnya masa tu saya pun dah ambil untuk diri saya sendiri. Walaupun pada ketika itu saya tak ada harta, saya masih baru habis belajar dan baru kerja. Kerja pun orang kata kerja biasalah time tu kan. Okay, so mak pun bersetuju dan ayah pun bersetuju. Okay, selepas itu kami diduga terkejut, mak tak ada sakit tapi mak meninggal dalam keadaan masa tu baru 8 bulan mak langgan al-wasitah lah. Bayaran dia macam biasalah bulan-bulan kan, RM50. 8 bulan selepas mak langgan tu mak pun meninggal. Dan apa yang saya buat, saya pun call lah Wasiat Shop dan yelah masa tu kita tahu Wasiat Shop ada kata boleh telefon bila-bila masa, boleh datang ke rumah bila-bila masa. Okey, masa tu lah kami sekeluarga ni memang orang kata susah sikit nak berkumpul sebab kakak pun bekerja dan kami pula dalam golongan kritikal, anak perempuan sahaja. Jadi pakcik dan makcik belah mak tadi ada bahagian, ada hak dari sisi sudut faraid kan. Jadi diorang pun kena ada masa khutbah pusaka tersebut. Okey, jadi setelah dibincang memang kami saya telefon Encik Nazri, kalau tak silap saya cakap dengan dia, Encik Nazri kita orang free hari cuti 1 Malaysia, 16 hari bulan 9 je masa tu. Memang kita orang free time tu je. So saya tanya boleh tak datang sebab di Johor Kota Tinggi, masa tu HQ di KL kan. So Cik Nazri kata tak apa, kami boleh datang. Dia tetapkanlah pukul berapa masa tu kan. Okey, lepas tu kami pun tunggulah dan sampai masa kami semua berkumpul, memang Encik Nazri sampai pada 16 hari bulan 9 tu cuti 1 Malaysia tu memang betul Encik Nazri datang bersama seorang lagi staff, Encik Zainal, dan seorang lagi perunding Hamdan Jafri yang menjadi suami saya sekarang. Okey, so mereka datang dan memang masa tu Encik Nazri bagi tahulah tentang sudut faraid, dia bagi tahu tentang tanggungjawab sebagai waris, dia minta kami keluarkan segala harta-harta arwah kan. Contohnya macam biasalah kalau kata perempuan mesti ada barang kemas, betul tak? Kita tunjuk barang kemas tu dekat dia sebab kita pun takut sebab melibatkan harta ni, kita takut kita termakan harta haram. Itu yang sangat-sangat kita takut. Sangat-sangat saya nak elakkan daripada berlaku termakan harta haram dalam keluarga saya. Okey, jadi memang kami terangkan apa lagi geran tanah, apa-apalah harta arwah mak masa tu memang kami tunjuk dekat Encik Nazri. Okey, lepas tu so Encik Nazri pun terangkan semua dan memang tak ada kos langsung. Okey, memang tak kena bayar. Memang kami pun tanya sebenarnya memang tak ada kos ke nak kena bayar sebab mak saya bayar
just langgan dapat langgan 8 bulan je. Orang kata baru bayar dalam 200 kot, 200 lebih macam tu kan. So betul ke dapat free ni, betul ke tak ada bayar ni? Dia kata betul, memang tak ada. Dia kata memang tak ada bayar apa-apa kos. Wasiat Shop tanggung sepenuhnya. Sebab itulah yang Wasiat Shop janjikan, di mana pelanggan yang melanggan Alwasitah ini dia bayar, lepas tu dia ada tempoh tu, dan sekiranya meninggal melepasi tempoh matang tersebut, jadi memang Wasiat Shop akan cover all. Tak kisahlah mati accident ke mati macam mak saya kan, mengejutkan. So itulah pengalamannya. So dia jadi macam mudah dari segi sudut saya, sebab saya pun tinggal berjauhan daripada keluarga kan. Saya yang paling jauh, jadi proses tu memang sepenuhnya diuruskan oleh pihak Wasiat Shop tanpa saya perlu nak fikir isi borang apa ke tak ada. Semua pihak Wasiat Shop yang buat, dan saya hanya communicate dengan Encik Nazri ketika itu. So memang semua dia lah yang urus, dan yang saya tahu siap ada sekali dapat kontak daripada pegawai daripada bicara kuasa, itu sahaja yang kami datang sekali di Pejabat Pusaka Kecil untuk berbincang, untuk bicara kuasa, bincang dan kat rumah masa khutbah pusaka. Okay, so masa bicara kuasa tu lah, dan tempoh saya rasa tak sampai setahun. Betul tak Encik Nazri? Dia jadi late tu sebab adik mak saya dia lambat sebab dia berada di luar negara ketika itu. Itu je yang buatkan lambat. Tapi rasanya kalau adik mak saya tu ada dekat Malaysia masa tu, cepat je proses. Tapi sebabkan ada kekangan daripada pihak kami sendiri, bukan pihak Wasiat Shop punya kekangan daripada kami sendiri, so dia jadi lewat sedikit lah. Tapi masih kurang daripada setahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi terima kasih kepada Puan Zarina di atas perkongsian perjalanan pengalaman yang mana saya difahamkan maknanya arwah ibu puan yang mengambil alwasitah tersebut. Ya? Yeah. Betul ya? Dan yalah yang mana arwah ibu puan sebagai pelanggan Wasiat Shop Berhad yang mengambil package tersebut yang apa orang kata yang mana Wasiat Shop Berhad memberi jaminan untuk memastikan harta pusaka arwah ibu puan diurus dengan baik. Ya. Jadi ternyata tuan-tuan dan puan-puan, apa yang diceritakan oleh Puan Zarina tadi ialah segala-galanya diuruskan oleh Wasiat Shop Berhad. Waris tak keluar apa-apa kos ya puan? Betul. Ya, okey. Jadi katakanlah tak perlu cuti kerja. Yelah kakak-kakak saya pun bekerja kan, so kami menjalani kehidupan seperti biasa, bekerja macam biasa. Okey, jadi maknanya sekiranya contoh macam saya tak ambil apa-apa langganan, ya mungkin dalam tempoh tu tambah pula kita pun tak tahu waris kita ni siapa pula yang boleh uruskan. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin kalau rasa yakin ya di kalangan mereka mungkin anak-anaknya masih kecil, mungkin kita boleh harapkan adik-beradik untuk uruskan pusakanya. Tapi adakah anda yakin waris anda, adik-beradik ataupun anak mungkin yang dah besar mampu uruskan seperti mana Wasiat Shop uruskan? Ya, sebab apa? Secara logiknya package ini memberi bantuan ataupun menyelesaikan membantu waris menguruskan harta pusakanya tanpa mengganggu masa anda. Masa tak ganggu masa puan lah. Waktu kerja pun boleh berterusan. Kita tunggu aja kan. Dan saya juga orang kata mungkin apa yang saya nampak penjelasan daripada pihak puan tadi ialah kalau tak tahu prosesnya, mungkin ialah kena melalui proses yang sebelum ni lah yang pernah dilalui oleh puan sendiri kan. Sebab apa tuan-tuan dan puan, saya rasa ramai dekat luar sana orang kata tak dapat pengalaman seperti Puan Zarina. Ya, orang kata urus pusaka sendiri pun pernah, yang melalui Wasiat Shop yang mungkin lagi tepat dan mudah untuk mengurus harta pusaka pun pernah juga. Jadi pengalaman yang sangat mahal, yang sangat baik untuk kita kongsikan kepada pendengar-pendengar kita pada malam ini. Okey, jadi terima kasih kepada Puan Zarina. Kita akan kembali sebentar lagi insya-Allah. Jadi saya nak kembali kepada saudara Nazri kita untuk memberi sedikit pendedahan berkenaan dengan alwasitah ni tadi. Ya, saya suka perkongsian daripada Puan Zarina tadi. Orang kata waktu cuti pun turun puan jadi macam mana jaminan alwasitah ni, package alwasitah ni saudara Nazri. Kita nak tahu juga antara package-package yang ada. Mungkin boleh sentuh sedikit ya, mungkin ramai di kalangan kita perlukan pendedahan ini. Kalau kata dia nak ambil ni, adakah kata dari segi kosnya macam mana?
berapa lama tempohnya. Ya, jadi kalau kata saya dia langgan nak kena memang sampai tempoh itu ke, ataupun kalau dia meninggal dulu tak cukup bayarannya kena tanggung ke. Jadi kita nak kongsi sedikit lah antara keistimewaan Al-Wasitah ni, selain ialah daripada turun waktu cuti, bagi khutbah pusaka, beri apa orang kata perjalanan kepada waris. Jadi kita nak minta Cik Nazri kongsikan sedikit berkenaan dengan pakej Al-Wasitah ini, dari sudut apa yang memudahkan waris dan dari sudut bagaimana pelanggan yang melanggan Al-Wasitah ini. Silakan Cik Nazri. Okey, terima kasih Saudara Rafiq. Ialah bila kita sebut tentang pengurusan harta pusaka, bila proses pengurusan harta pusaka ni adalah pastinya telah berlaku kematian kepada pemilik harta. So kita ambil satu situasi bila mana katakan pemilik harta ini semasa dia hidup, dia orang kata apa, bekerja, orang kata bertungkus lumus, mengumpul harta dan sebagainya. So bila berlaku kematian, terutamanya kematian-kematian yang mengejut ni, tambah-tambah dalam musim Covid ni kan, kematian-kematian mengejut ni, bila berlaku kematian kepada pemilik harta ini tadi, waris-waris hilang arah dari sudut ke manakah ataupun apakah arah yang perlu mereka tuju untuk memastikan supaya harta pusaka yang ditinggalkan si mati ini tadi dapat mereka manfaatkan, maksudnya dapat diwariskan dengan baik dan sebagainya. So seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Puan Zairina tadi dan juga Saudara Rafiq tadi, pakej Al-Wasitah ini tadi memang kita akan menguruskan keseluruhan harta pusaka yang ditinggalkan oleh pelanggan-pelanggan kita. Dan bagaimana untuk mendapatkan pakej ni, saya rasa kalau dari sudut bayaran dan sebagainya itu tadi mungkin para penonton boleh berhubunglah dengan mana-mana dai kita yang ada di dalam chatting ni. Tapi dari sudut, saya nak cerita tentang dari sudut proses pengurusan harta pusaka ni tadi. Proses pengurusan harta pusaka ni tadi, bila katakan contohnya seseorang itu tidak melanggan pakej pengurusan harta pusaka, bila berlaku kematian, yang pertama sekali, siapakah orang yang akan menguruskan harta pusaka? Di kalangan waris-waris ni mungkin majoriti daripada anak-anaknya semua masih lagi bawah 18 tahun, isteri pula suri rumah sepenuh masa. So ke mana mereka nak orang kata apa, nak harapkan untuk menguruskan harta pusaka. So dengan ada pakej pengurusan harta pusaka ni, pastinya WhatsApp Shop akan menguruskan secara percuma. Itu yang pertama. So maksudnya dia tak perlu runsing dah siapa orang yang akan menguruskan harta pusaka. Itu yang pertama. Yang keduanya dari sudut kos, pastinya saya dah ulang banyak kali tentang percuma dan percuma ini tadi. So pastinya harta yang ditinggalkan tidak akan ditolak satu sen pun. So kalau kata contoh ditinggalkan 1.5 juta, 1.5 juta itulah yang akan diwariskan oleh waris-waris. Kos pengurusan akan ditanggung sepenuhnya oleh WhatsApp Shop. Dan juga yang ketiganya, kita akan mendidik waris-waris bagaimana proses pengurusan harta pusaka ini perlu dibuat. Proses pengurusan harta pusaka ini perlu dibuat di dalam keadaan harmoni. Kerana apa, harta pusaka ni adalah bonus saja kepada waris-waris. Kalau kata pemilik harta itu masih lagi hidup, waris-waris orang kata tak merasa lagi lah dari sudut harta yang ditinggalkan. Tetapi disebabkan berlaku kematian, kita di kalangan ataupun dikategorikan sebagai ahli waris, kita akan merasa orang kata apa, bahagian kita dari sudut proses pengurusan harta pusaka ataupun harta yang ditinggalkan oleh si mati ini tadi. Okey, Saudara Rafiq. Sorry, saya terlupa nak unmute mic saya. Okey, terima kasih kepada Saudara Nazri di atas perkongsian. Jadi ternyata tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh tengok komen-komen di FB Live kita, rakan-rakan yang ada hadir sekali dekat FB Live kita ni ada menceritakan Al-Wasitah langganannya serendah RM50 sebulan, tertakluk kepada terma dan syarat. Ya, mungkin untuk makluman lebih lanjut, tuan-tuan ingin periksa tahu apakah kos-kos ataupun berapa jumlah yang perlu langganan tersebut, boleh berhubung dengan dai-dai kita yang sama ada berhubung dengan WhatsApp Shop ataupun berhubung dengan dai-dai kita untuk lebih lanjut. Ya, sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, ramai tak jelas orang kata, yelah kalau saya ambil ini nanti jadi beban pula kepada kewangan saya. Okay? Jadi saya nak dengarlah pandangan daripada Puan Zarina pula. Ya. Jadi insyaAllah soalan ni kita open sikit lah Puan Zarina. Kita nak tahu realiti pada hari ni, realiti umat Islam yang mungkin melihat kepada pengalaman Puan Zarina tadi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, umur 18 tahun dah kena pergi uruskan pusaka. Ya, saya rasa 18 tahun saya masih lagi lepas SPM terpinga-pinga, tak tahu nak buat apa, nak sambung belajar ke nak cari kerja. Ya, ini 18 tahun pun baru ambil SPM. Ya,
tengah-tengah ambil SPM pula anak buah pusaka. Jadi saya rasa ia bukan satu situasi yang boleh kita hadap secara tiba-tiba, ya. Dan kita nak tahu realiti pada hari ini, Puan Zarina. Kita nak berkongsikan dari segi pengalaman tu, macam mana kesedaran ataupun macam mana kita nak beritahu kepada umat Islam, lebih-lebih lagi golongan yang muda lah, kita sebut bawah 45 tahun lah kan, bawah 45 tahun ni, macam mana kita nak kena sampaikan kefahaman kepada mereka ni supaya langganlah Al-Wasitah, ya, ambil lah Al-Wasitah ni, ya. Tambah-tambah lagi sekarang ialah jawapan biasa, Puan. Orang cakap, macam Puan cakap tadi lah, saya tak ada harta, kenapa saya nak ambil buku pusaka? Dia terlupa kalau kata dia mungkin hidup lebih lama, dia akan berkeluarga, dia akan bekerja, dia akan punya aset sendiri. Sekarang mungkin tak ada harta, ya. Jadi adakah beruntung mereka yang ambil langganan daripada awal, ataupun kata tak apalah, mungkin saya dah umur 59 tahun baru saya ambil Al-Wasitah ke macam mana? Ya, jadi kita nak tahu macam mana dari sudut pandangan Puan, dari segi yang berpengalaman dari sudut penguruskan pusaka, dua kaedah ni kan, sendiri dan juga dibantu dan juga diselesaikan oleh Wasat Syok Berhad. Macam mana kita nak beri kefahaman kepada mereka ni yang di bawah umur belia 45 tahun ke bawah ni kan, ambil Al-Wasitah, ya. Bahagikan komitmen tu. Kalau kata yelah ada orang bayar Astro bulan-bulan, saya minta maaf tuan-tuan dan puan-puan ni kalau pedas sikit cakap saya ni, ya, bayar bulan-bulan tapi tak tengok pun, ya. Ada yang bil handphonenya pun boleh tahan juga, ya, boleh istiqamah, tapi untuk urusan memudahkan waris berkira-kira. Jadi kita nak tahu apa pandangan Puan berkenaan dengan situasi ini, macam mana kita boleh beri kesedaran kepada mereka di luar sana. Silakan. Okey, macam ni lah. Kalau ikutkan kesedaran saya pun timbul selepas melihat keluarga sendiri meninggal. Means that kakak kesayangan saya kan. Pada ketika itu memang terlalu muda untuk saya terima dia pergi. Sebab pada saya, dia kakak saya. Masa tu dia pula ada anak kecil. Baru setahun lebih umur anak dia. Dia meninggal macam tu je, means that sakit pun tak lama dan dia pergi. Lepas tu situasi keadaan keluarga masa tu getir. Tak fikir apa pun. Kita fikir sedih. Emosi memang terganggu total. Dalam keadaan masa tu saya baru daftar untuk form 6. Saya masuk tingkatan 6. Dan kalau ikutkan, saya masuk tingkatan 6 tu pun atas permintaan kakak saya. Sebab masa tu dia kata, siapa nak jaga Angah? Okey. Selepas dia meninggal, kami lost. Tak tahu. Tak tahu apa nak buat kan? Tak tahu macam mana apa perlu flow nak buat ni, tak tahu. Dari segi sudut faraid lagi lah. Tak terfikir pun masa tu berkaitan dengan pengurusan harta. Tak terfikir langsung. Tapi one day, surat bank sampai rumah. Okay. Kita tahu arwah ada hutang. Hutang. So bila kita cakap hutang, kita tahu roh orang yang mati, kita tak selesaikan hutang, apa yang berlaku pada dia? Kan? Saya tak minta apa-apa. Saya harap sekarang dia tenang sangat. Okay. Lepas tu, saya tengok abang ipar saya. Abang ipar saya pada ketika itu macam lost. Dia tak boleh nak fikir. Dia hanya sedih kehilangan isteri dia yang dia cinta. Dia bercinta selama 6 tahun, hilang macam tu. Dengan anak yang masih kecil. Tapi saya cakap dengan dia, tolong kita kena buat juga benda ni. Saya cakap sebab mungkin, saya pun sekolah agama kan dulu. Orang kata dekat Johor sekolah agama kan. So saya cakap ada, kita kena buat juga. Kita kena pergi. Dan saya cakap dengan dia, tak apa. Saya tolong. Kita pergi sama-sama. Okay, masa tu saya cari masa cuti sekolah. Okay, cuti sekolah tingkatan 6. Seminggu kan dalam bulan 5 kot time tu. Bulan 3 saya tak ingat. Dah 10 tahun, 11 tahun dulu kan. Okay, so pada ketika itu saya yang memang guide abang ipar saya untuk pergi setiap tempat yang kena pergi. Contoh bank, KWSP, SOKSO, semua saya yang tentukan kat mana tempat yang kita kena pergi. Abang ipar saya ni yang pergi kaunter, even pergi kaunter KWSP tu pun saya.
saya yang tanya dekat pegawai macam mana nak urus yang kaitan dengan nidurina arwah. Abang ipar saya bila dia pegawai akan panggil dia sebab dia adalah waris terdekat suami kan. Okay, suami adik ni dia letak belakang tau. Memang dari sudut undang-undang adik ke apa ke kat belakang. Dia kena pasangan dulu. Okay, so abang ipar saya ni dia jenis termenung je. Dia dah kan. Okay, so saya cakap dia, okay saya pun panggil dia pergi jumpa pegawai. Okay, bila kita tengok kan pegawai tu tengok okay nama arwah. Kadang kita tengok nama arwah pun kita boleh nangis kat kaunter. Itu yang berlaku dekat atas abang ipar saya. Okay, lepas tu start daripada on that day, saya belajar pun, orang kata saya masuk U, saya masih terfikirkan arwah. Saya hanya kata hopefully dengan apa yang saya dah tolong dia, dia dah tenang kat sana. Okay, sebab tu habis je belajar di U, sekejap saya nak tenang. Habis je belajar. Okay, habis je belajar universiti, saya terus memang cari dan saya terus ambil kad legasi ni tanpa banyak soal. Sebab masa tu matlamat saya satu, saya nak ada harta sendiri. Okay, saya nak ada harta sendiri dan saya yakin yang saya boleh kumpul harta sebab saya nak bila saya mati, saya tinggalkan harta untuk keluarga saya. Saya nak kalau saya mati dalam keadaan saya ada anak, anak saya tak susah. Itu yang matlamat hidup saya. Okay, that's why saya melalui susahnya urus pusaka dalam keadaan waris itu masih kecil. Tak tahu apa-apa, masih menyusu badan kan. Saya mengalami situasi melihat pasangan itu bersedih sehingga hari-hari duduk dekat pintu dapur termenung. Kan, pegang anak nangis. Saya melihat ibu ayah yang kehilangan anak setiap kali solatnya menangis. Saya melihat semua situasi itu. Saya sendiri bila belajar, kalau kawan-kawan saya tahu, gambar kakak saya memang ada atas meja tempat saya belajar. Kan? Okay, sebab apa? Sebab saya nak dia tenang dengan apa yang saya buat. Saya nak dia adalah sumber matlamat saya. Sebab itu, saya sangat strict berkaitan dengan pengurusan pusaka. Berkaitan dengan perancangan harta. Sebab tu, sekarang isu kenapa saya selalu minta masyarakat supaya tak kiralah jangan ada mentaliti nanti suami kahwin lain, nanti isteri kahwin lain. Jangan ada mentaliti aku muda lagi, lambat mati. No, tak. Even kita tahu bayi yang dalam kandungan pun boleh mati. Apatah lagi kita yang memang bekerja, naik motor, kadang-kadang naik kereta, kadang-kadang. Kita tak tahu kan. Macam baru-baru ni meninggal kena hempap dengan apa? Kren. Perjalanan tu kita nampak macam selamat tapi rupanya tak selamat. Jadi kematian tu tak tahu, tak ada siapa boleh jangka, tiada jaminan. Sebab tu orang kata tanggungjawab kita sebagai manusia, sebagai pemilik harta, kita nak tak nak kena fikir tentang pengurusan pusaka kita dan perancangan harta kita sendiri. Jangan mengharap pada waris langsung. Walaupun waris kita itu bergelar doktor, walaupun waris kita itu bergelar peguam, walaupun waris kita itu bergelar orang-orang yang ternama, ahli politik, datuk, menteri, whatever lah kan. Kita tak boleh harapkan mereka. Sebab saya banyak dengar isu bila kita cakap berkaitan pewarisan, bila kita cakap tentang pengurusan pusaka, bila kita cakap langganlah kad legasi ni bagus kan untuk kau anak-anak. Sebab kita ada rumah kan, kita ada rumah sendiri, kita ada kereta sendiri, ambil. Tapi ramai yang cakap alah, buat apa nak fikir, nanti pandai-pandai lah waris aku uruskan kan. Kebanyakan orang kita mesti dia akan cakap macam tu. Tapi diorang ni kadang-kadang saya terfikir, diorang tak terfikir ke macam mana yang saya fikir, di mana benda tu jaminan tiada. Lagi-lagi isu kos. Okay, isu kos. Perjalanan, kalau macam situasi saya, pada ketika kakak saya meninggal, luck lah sebab saya dan adik-beradik memang ada di Johor pada ketika itu sebab saya masih belajar. Tapi kalau situasi ketika itu berlaku sekarang, di mana saya berada di Selangor tapi adik-beradik lain berada di Johor, bagaimana situasi? Takkan saya
nak kena ulang alik Johor Selangor tiap-tiap minggu ataupun tiap-tiap bulan untuk uruskan pusaka. Boleh imagine tak betapa susahnya kes. Kebanyakan kes-kes yang dah lalui di mana orang kata kes tu berjauhan, adik-beradik jauh. Macam mana dia orang nak tolong untuk uruskan pusaka kita? Kita ada anak kecil ni, kita mati anak kecil, husband kita confirm. Sebab tu saya cakap dengan husband saya kan, kita hidup pasangan, kita dah susah. Orang kata susah senang kita tu bersama. Jadi kalau mati tolong jangan susahkan saya. Sebab tu kalau nak tahulah, sebelum saya berkahwin dengan dia, takaful dan kad legasi adalah syarat utama untuk menjadi suami saya. So memang so pada ketika itu memang dia dah ambil awal lah, barulah saya terima dia. Okay, kalau tak memang insyaAllah lah tidak kan. Tapi sebabkan dia berfikiran saya juga, alhamdulillah dapat suami yang berfikiran terbuka. Bila kita cakap tentang harta, dia tak sentap. Sebab kebanyakan lelaki sentap kan. Dia bila kita cakap, kau ni ingat doa aku mati awal ke kan? Awak ni ingat. Sebab kebanyakan saya tanya kawan-kawan saya kan, kenapa kau tak buat? Husband kau tak nak buat. Dia kata, kau tahu tak, bila aku cakap dengan laki aku kata aku doa dia mati awal. Ataupun dia akan dituduh macam isteri ni tuduh macam suami ni menduduh isteri, mengatakan bahawa keluarga suami tadi tu tidak baik, tidak elok, maksudnya tamak harta. Sedangkan apa yang kita nak cakap dekat sini, bukan kita nak cakap keluarga suami ataupun keluarga kita ni tidak elok, tidak baik, tidak, tapi kita nak bagi tahu ia untuk memudahkan urusan semua, baik urusan kita yang kat dalam dan urusan keluarga kita, supaya permuafakatan itu boleh diambil dengan mudah. Sebab ada orang ketiga yang menasihati keluarga kita semasa nak uruskan pusaka tersebut. Sebab dari segi sudut harta, contohlah rumah. Hari ni kalau kita mati tinggalkan rumah, beratus ribu kan rumah sekarang. Macam mana nak pecah kalau pembahagian faraid? Rumah terpaksa dijual. Betul. So hari ni berapa ramai waris yang bersetuju untuk melepaskan hak itu kepada menantu, kepada cucu. Sebab kebanyakan mertua ada mentaliti, maaf saya cakap kalau mertua saya perlihat, minta maaf sangat. Saya bercakap secara umum, okay? Secara umum, mertua ni dia ada mentaliti, ataupun orang tua lah, saya tak cakap betul, orang tua dia ada mentaliti takut menantu dia guna harta tu, lepas tu menantu dia kahwin lain menantu dia kahwin lain dan harta tu dapat kepada pasangan baru menantu dia. Itulah penyebab kepada kebanyakan mertua tak nak melepaskan hak faraid. Tapi dari segi sudut tanggungjawab nafkah kepada cucu, ramai je yang tak buat kan. Kita hari ni lah kita dengar berapa banyak kes pakcik-pakcik bagi nafkah dekat anak bawah umur yang masih kecil yang dah kehilangan ayah dia. Berapa banyak kes kita jumpa. Saya rasa dalam 100 kes yang saya jumpa, satu lah. Itu pun saya rasa dia bagi time nak raya, time nak naik sekolah. Terus terang saya cakap sebab kita real life kan. Real life. Kita memang tengok banyak isu-isu berkaitan dengan pusaka. Kalau kita baca dekat paper pun, pergaduhan di antara waris, itulah dia. Kan. So hari ni saya nak semua masyarakat hari ni buang yang negatif, ambil yang positif. Jadikan cerita saya, kalau boleh semua orang kena berfikiran macam saya berkaitan dengan perancangan harta dan pusaka ni. Kena ambil, lagi-lagi yang anak masih kecil, even yang bujang sekalipun. Sebab ada kes kan mati bujang, bapak bergaduh dengan abang, berebutkan harta anak tu, berebutkan harta adik-beradik kita yang mati tu tadi. Belum lagi isu yang memang bergaduh anak masih kecil pun mertua nak harta kan, adik. Belum lagi kes yang orang kata memang tak ada ayah, anak pula semua perempuan, adik-beradik ada bahagian pun sama lagi lah teruk kan. Belum lagi isu kes tak ada anak lagilah sebab tak ada anak. So mertua ni macam mana? Mertua ni dia tak ada anak. For what
buat kau nak harta banyak-banyak, kau tak ada zuriat pun untuk anak aku. So kau nak tak nak, bagi bahagian aku. Kan, aku nak bahagian aku. Dia kalau duit saya tak ada masalah. Kalau duit cash saya tak pernah ada isu sebab senang. Keluar daripada bank, dapat surat kuasa pentadbir boleh release. Tapi rumah, hari ni saya tanya berapa ramai yang beli rumah atas nama suami tapi kita isteri tak ada keluarkan kos renovation. Cuba bagi tahu saya. Memang fully laki, total laki keluar duit. Jangan tipu kata tak ada. Jangan tipu kan? Betul tak? Saya sendiri mengalami situasi yang sama, betul. Jangan tipu kita tak ada keluar kos renovation. Biasanya kita akan kongsi. Even orang kata saya suka bercucuk tanam kan, orang kata bunga tu pun saya yang beli, bukan suami saya yang beli untuk menceriakan rumah tersebut. Betul tak? Kan? Sebab tu kita kata, sebab tu saya seru kepada semua masyarakat di luar sana, tolong ambillah kad legasi. Jangan fikir apa-apa pun. Kalau tak ada bajet ke, orang kata macam mustahil lah tak ada bajet. Sebab murah, sangat murah. RM50 je sebulan kalau umur yang macam saya ni bawah 40-an kan. RM50 je sebulan. Kalau tak boleh nak ketepikan, percaya cakap saya, bila kita niat nak tolong keluarga, bila kita niat nak sedekah kepada keluarga, jangan terkejut pada rezeki yang Allah bagi. Macam mana macam mana sesak pun kita, InsyaAllah Allah pemudahkan kita untuk bayar kad legasi dan juga yang takaful tu, InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi Puan Zarina, terima kasih di atas perkongsian yang sungguh bermanfaat kepada pendengar-pendengar kita pada malam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, di ketika Puan Zarina berkongsi menceritakan pengalaman dukanya, dan saya juga nak ambil poin yang tadi itulah, antara ada juga jenakanya sikit tadi tu ya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, nak cari bakal suami, pastikan tambah satu lagi kriteria ya. Bukan saja ada kereta, bukan saja ada kerja ya, pastikan ada khairat pusaka ataupun al-wasitah dan juga hibah takaful, mesti kena ada. Ya, sebab apa? Tujuan lain tidak bukan untuk masa depan keluarga anda juga. Ya, baik. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat juga berterima kasih kepada Puan Zarina di atas perkongsian perjalanan tadi, yang memang itulah hakikatnya pada hari ini. Berkira-kira untuk memudahkan waris itu sangat tidak baik, tidak bagus. Ya, betulkan pemahaman anda. Cari jalan bagaimana untuk anda membantu meringankan beban waris ya. Sebab mungkin anda rasa lepas kita meninggal dunia, kita mungkin dah terlepas dari sudut tanggungjawab ya. Sebenarnya tanggungjawab anda perlu diselesaikan oleh waris, dari sudut pengkebumiannya, dari sudut pengurusan jenazahnya, dari sudut hutangnya ya, dan juga yang paling penting disebut dalam Imam Nawawi menyebut yang terakhir sekali, pengurusan harta pusaka ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami pada malam ni, FB Live Bicara Pusaka, dan sila ambil kepada anda tuan-tuan dan puan-puan yang baru menyertai FB Live, yang mungkin baru ingin mengenali wasiat Syok Berhad. Untuk maklumat lanjut berkenaan dengan Al-Wasitah, ringankan jari anda, lari www.wasiahshop.com.my. Penjelasan berkenaan dengan Al-Wasitah ada saja di muka depan website kita. Boleh klik saja, boleh baca, fahamkan mengapa anda perlu ada package ini dalam urusan kewangan anda semasa hidup, insyaAllah. Okey, baik, saya nak serahkan kepada Encik Nazri. Mungkin ada beberapa pesanan dan juga amanat kepada anda semua berkenaan dengan pengurusan pusaka. Sebab saya difahamkan Encik Nazri, kita masih lagi dalam tempoh promosi. Promosi apa tu? Silakan Encik Nazri. Ya, kita sedang mempromosikan untuk urusan pusaka kepada penonton-penonton di luar sana yang masih lagi mempunyai masalah tentang tuntutan harta pusaka, ahli waris mereka yang masih lagi belum diselesaikan. Kita di Wasiat Shop sedang menawarkan promosi pengurusan harta pusaka sebanyak 20 dan 30% sehingga hujung April ini, insyaAllah. Jadi rebut peluang ini untuk kami membantu tuan-tuan dan puan-puan dari sudut pengurusan harta pusaka. InsyaAllah waris-waris akan
menerima harta pusaka dengan tidaklah perlu bersusah payah turun naik dan sebagainya. Wasiat Shop yang akan uruskan sepenuhnya sehinggalah perintah yang berkenaan itu diperolehi, insyaAllah. So rebut peluang ini, insyaAllah kalau kata ada sebarang persoalan dan sebagainya, boleh berhubung dengan da'i-da'i kita di ruangan chat. InsyaAllah mereka akan bantu tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah. Okey, terima kasih kepada saudara Nazri di atas peringatan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, yang sedang menonton 103 orang ataupun 103 pasang mata yang sedang menonton FB Live Bicara Pusaka kita pada malam ini, sampaikan kepada kenalan anda, ahli keluarga anda, khususnya juga rakan-rakan seperjuangan anda yang mana ahli keluarganya masih lagi mencari solusi, mungkin tergantung sepi dalam menguruskan harta pusaka. Hubungi Wasiat Shop Berhad, hubungi da'i terlatih kami. Ya, bagaimana untuk Wasiat Shop Berhad membantu ikut kesesuaian, sama ada promosi 20% ataupun 30%. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tanya saya secara peribadi, untuk urusan harta pusaka tepat dan mudah, Wasiat Shop adalah tempat yang paling tepat untuk anda, pergi konsultasi, ya, yang mana kita akan pastikan urusan pusaka ahli keluarga anda dapat diuruskan dengan baik. Tetapi anda kena ingat, dia ada syaratnya. Dalam apa jua urusan pusaka, dalam apa jua jenis kes, baik di Mahkamah Tinggi Sivil ataupun di Pejabat Pusaka Kecil, tuan-tuan dan puan-puan, muafakat waris itu sangat penting. Ya. Jadi sebenarnya ayat pusaka yang paling ringan kita nak sebut dekat mulut tadi, kita dah cerita prosesnya sangat rumit. Puan Zarina kita dah kongsi tadi turun naiknya macam mana. Ya, tengok nama pun menangis tuan-tuan dan puan-puan. Ya, jadi ia bukan benda yang main-main. Takkanlah saya nak kena cakap, takkanlah tunggu nak kena jadi pada diri sendiri baru nak sedar. Tuan-tuan, ambil pengalaman ini, ambil iktibar daripada perkongsian daripada Puan Zarina, sangat-sangat bermanfaat. Ya. Tuan-tuan takkan dengar dekat TV benda-benda macam ni. Takkan jumpa kat radio, takkan jumpa dekat TikTok, media sosial, takkan jumpa. Ya. Jadi kita yang beruntung pada malam ni hadir, tuan-tuan dan puan, ambil kesempatan, sampaikan kepada mereka anggan al-wasitah, ambil sekarang. Ya, boleh hubungi da'i terlatih kita ataupun hubungi Wasiat Shop Berhad. Yang mana nak uruskan pusaka, hubungi Wasiat Shop Berhad. Masih terbuka tuan-tuan dan puan hingga 30 April, yang mana insya-Allah kita bermatlamat, ya. Wasiat Shop Berhad bukan bermatlamat nak pastikan kita menjadi lebih kaya ataupun menjadi gah, tidak tuan-tuan dan puan-puan. Kita bermatlamatkan untuk memastikan ekonomi umat Islam melalui harta pusaka, di gambling ekonomi umat Islam di situ tuan-tuan dan puan-puan. Untuk kita juga memastikan majoriti harta pusaka terbeku di Malaysia ini dapat dicairkan, ya. Jangan kita pula menjadi sebahagian daripada asbab harta terbeku. Kos tak ada, masa tak ada tuan-tuan dan puan-puan. Ya, sangat rugi, ya, yang mana janganlah kita pula akan seperti satu pepatah yang menyesal di kemudian hari. Baik, insya-Allah panjang juga saya bercakap ni, bila nak penutupnya, ya tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada sudi yang hadir, juga kepada Encik Nazri daripada Jabatan Pengurusan Legasi. Tuan-tuan dan puan-puan ingin mengetahui juga antara proses-proses, mungkin nak belajar juga daripada Encik Nazri, boleh hubunginya, jangan risau, ya. Boleh hubungi Wasiat Shop Berhad nak buat appointment dengan Encik Nazri, dia mungkin boleh buat kelas ke. Baik, untuk makluman tuan-tuan dan puan juga, kalau nak bertemu dengan Puan Zarina tak ada masalah. Pengalaman Puan Zarina sangat mahal, boleh berhubung dengan beliau juga untuk berkenaan dengan langganan al-wasitah. Saya sangat-sangat terima kasih kepada Puan Zarina, perkongsian yang sangat saya pun tak terduga, yang mana ialah kita nak cerita pengalaman bukan mudah, tambah pula kita nak beri kefahaman kepada orang lain pun bukan mudah. Tapi bagi saya pengisian pada malam ini insya-Allah, ya, ada kebaikannya untuk pihak puan, bukan saja untuk diri puan, malah keluarga puan, malah anak-anak. InsyaAllah kita beri ilmu kepada orang lain dan kita bantu agama Allah, kita bantu urusan umat Islam, Allah bantu kita. Jadi kita mendoakan segala urusan puan dipermudahkan insyaAllah pada hari-hari yang akan mendatang, di atas asbab memberi kesedaran dan pengajaran kepada mereka di luar sana. Terima kasih juga kepada saudara Nazri, ya. Jadi saya harap bicara pusaka ini dapat diteruskan. Yang kita akan berjumpa pada sesi yang akan datang, yang mana kita akan lagi terus membincangkan untuk tuan-tuan dan puan-puan lebih jelas berkenaan dengan pengurusan pusaka hakikat sebenarnya, ya. Ia bukan sekadar faraid, bukan sekadar pembagian harta, ia adalah satu proses yang anda tidak akan terduga betapa sukar untuk dilalui. Okey, baik, terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya terlupa,
Jangan lupa untuk follow dan like dan share FB Wasiat Syok Berhad. Ya, masih sempat lagi. Jika anda ingin menonton FB Live ini, juga boleh tonton semula di YouTube TV Wasiah, jangan lupa subscribe, dan boleh tonton semula di Facebook Wasiat Syok Berhad. Ya, sebarkan kepada kenalan-kenalan anda. Baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Rancang harta dan urus pusaka kini tepat dan mudah bersama Wasiat Syok Berhad. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Rafiq. Terima kasih Sama-sama. Puan Zaidina. Sayang keluarga, uruslah harta. Masya-Allah. Terima kasih. Terima kasih.